Okey, kita melihat bagaimana analisis dimensionless parameter ini dibuat. Kita bermula dengan continuity equation. So, katakan continuity equation yang selalu kita gunakan adalah nilai ini. Yang ini secara detail, tapi saya skip je lah. Kita fokus kepada nilai ini sahaja. Maksudnya kita fokus kepada continuity equation yang kita dapat daripada bab satu awal yang saya terangkan. So, kita ada di rho dt sama campurkan dengan ini adalah nabla, rho dan v. So, okay. So, kemudian apa yang perlu kita buat? Okay. Trik dia mudah. Dimensionless analysis adalah paling mudah kerana kita, walaupun mungkin equation itu pelajar tidak tahu, pelajar boleh buat. Okay. Diharapkan pelajar boleh ikut step yang saya terangkan ini. Pertama, kita kata kita lihat equation yang kita ada. Kemudian daripada equation yang kita ada di sini, kita kenal pasti berapa banyak parameter yang perlu kita selesaikan. So, kita ada rho di sini, kita ada t. So, and then kat sini kita ada nabla. Ini ada rho, ada t, ada nabla, ada rho lagi dan ada v. So, jadi maksudnya kita kena ready kan ialah kita kena menyediakan dimensionless variable untuk rho dan variable untuk t, variable untuk nabla dan variable untuk v. Kerana kita ada capital V di situ. Okay, rho tak payahlah kerana kita ada rho di sini. Okay. Okay, so setelah kita sediakan, apa yang perlu kita buat? Di dalam equation ini, kita kata ia menggunakan nilai rho sahaja. Dia menggunakan nilai rho, nilai v, nilai t dan nilai nabla. Dia tidak menggunakan nilai rho star. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita ubah kedudukan dulu. Kita rearrange, so kita dapat ini. P sama dengan P star, P naught, okay, T sama dengan ini, nabla sama dengan ini dan V sama dengan ini. Okay, seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita masukkan variable tersebut ke dalam equation yang kita ada. Jadi maksudnya kita ada equation ini, so kita ada nilai rho di sini, so kita masukkan nilai rho ini ke dalam rho yang ini. Okay. So kita ada nilai T, kita masukkan nilai T yang ini, nabla yang ini kita ambil, kita masukkan nilai ini. So maksudnya kita masukkan semua sekali parameter tersebut ke dalam equation yang kita ada. Okay, sama ada equation tersebut awak pernah tahu atau tidak, letak tepi dulu. Kita masukkan sahaja and then kita dapat sebutan seperti ini. So kemudian apa yang perlu kita buat ialah kita cuba rearrange semula supaya ia menyamai dengan equation yang asal. So jadi equation yang asal ialah kita ada d rho dt plus nabla rho dan v. So jadi kita akan do something supaya dia akan menjadi d rho star over dt star plus nabla star rho dan v star. So yang itu yang kita buat. By hook or by crook, awak kena rearrange semula. Okey, so kemudian kita kata kita lihat bahawa kita boleh simplifykan lagi. So maknanya kita simplifykan rho ul ni dengan di sebelah ni, kita boleh bawa ke sebelah menghasilkan kosong, so kita boleh menulis mula dalam bentuk ini. Maknanya kita perlu menulis dalam bentuk star tu tadi supaya ia mirip ataupun ia sama dengan equation asal. So kemudian apabila kita dah berjaya yang ini, kita bandingkan dengan equation asal. So ini ada di equation asal iaitu del rho over del t campurkan dengan nabla, rho dan v. So jadi kita dapati bahawa equation baharu di sini dengan equation yang asal kita kata tidak ada pertambahan terms. So jadi kalau tidak ada pertambahan terms, so kita kata tidak ada dimensionless parameter yang boleh kita kaitkan dengan keadaan tersebut. So itu sebab kita kata di dalam continuity equation orang akan mengira sama ada volume flow rate ataupun mass flow rate sahaja. Dia tidak ada apa-apa perkara yang reflect kepada continuity equation. Okay, berbeza nanti saya terangkan seterusnya. Okey, saya rasa ini contoh yang paling mudah. Saya harap pelajar boleh memahaminya. Okey, kita pergi kepada contoh lain. Contohnya kita cuba melihat Navier-Stokes equation.
So kita tahu Navier-Stokes equation adalah bentuk ini. Yang paling mudah. Kita ada rho dv dt, rho g minus nabla p plus mu nabla square v. So and then kita kata kita sediakan dimensionless parameter seperti yang tertera dan kita masukkan di dalam sebutan kita. Cuma yang saya harap pelajar kena faham, dia menulis kat sini dv, so jadi kita kena daripada equation ini kita buat v sama juga dengan v star darab u. So kita masukkan v star darab u. So kemudian apa yang perlu kita buat? Kita kena rearrange equation ini supaya ia lebih kurang menyamai dengan equation yang kita ada di sini. So maknanya kita ada ubah. Kat sini kita dah boleh rearrange, kita dapat rho dv dt, so sama dengan ini. So kita ada rho g dekat sini. Okay. Okay, so and then kita ada nabla p star di sini. So kita okay. So kita ada rho g kat ni, ada rho naught. Okay. So kat sini ada nabla and so on, kita ada di sini. So di sini kita kata apa conclusion yang kita dapat, apa bezanya yang kita dapat berbanding dengan continuity equation. Kita dapati bahawa untuk Navier-Stokes equation, kita dapati bahawa ada sebutan lain. Maknanya ada sebutan lain yang menempel pada sebutan yang lain. So, jadi apa yang boleh kita buat ialah, okay, so yang ini kita boleh ringkaskan lagi. Okay, katakan kita ringkaskan, kita divide all with rho u square over L. Dan kita kata kita boleh menulis seperti ini. Okay, step tadi saya terlupa untuk simplify kan. Okay, jadi kalau kita bahagikan dengan rho u square over L, so kita dapat nilai ini. Kita dapati bahawa ada nilai yang yang menempel pada rumus ini. Okay, kalau kita comparekan dengan rumus yang asal, kita kata ada nilai yang extra parameter yang keluar. So extra parameter inilah yang kita akan gunakan sebagai kita punya dimensionless parameter. So dalam keadaan ini yang paling mudah, kita kata kita ada mu rho ul di sini. So ini sebenarnya adalah Reynolds number. So maksudnya di dalam kajian yang melibatkan Navier-Stokes equation, kita boleh ataupun worth untuk kita membicarakan fenomena yang berlaku dengan menggunakan Reynolds number. Dan kita ada satu lagi yang kat sini. So GL over U square di sini. So yang ini sekiranya pelajar melihat list dimensionless parameter, common dimensionless parameter itu nilai GL over U square, atau ditulis dengan, sebenarnya orang akan tulis Froude number ni, kita kata U over square root GY, ataupun kat sini dia akan menjadi U over square root GL, ataupun kita kuasa 2 kan lah. So boleh jugalah U kuasa 2 over G dan L. Okay. Kenapa kita kata kita senang-senang ubah nak square root ke tak square root ke apa? Kerana ia adalah dimensionless. So maksudnya ia adalah seolah-olah coefficient ataupun kita kata just index number to show something. So jadi it's okay. So jadi kita boleh anggap bahawa U kuasa 2 over GL ni masih lagi Froude number. Okay, dan rho UL over mu adalah Reynolds number. So maksudnya dalam keadaan yang boleh menggunakan Navier-Stokes, so kata kita worth untuk kita buat kajian berdasarkan Reynolds number ataupun Froude number. Cuma kita kata kita perlu menyelidiki apa beza Froude number dan juga Reynolds number. So katakan Reynolds number dia lebih kepada aliran yang tidak mempunyai free surface. Maksudnya aliran, katakan kita ada pipe bulat macam itu. Okay, and then kita kata air penuh. Air memenuhi pipe, kita menggunakan Reynolds number. Sekiranya kita ada pipe yang sama, tetapi air yang melalui pipe itu tiba-tiba jadi separuh. Jadi separuh macam gitu. Okay, so di sini menyebabkan yang atas ini akan bersentuhan dengan atmospheric pressure. So apabila yang atas tu bersentuhan dengan atmospheric pressure, so dia dah bertukar. Dia dah dia telah mempunyai free surface. So apabila ia mempunyai free surface,
fraud number akan lebih worth untuk kita gunakan untuk menganalisa keadaan tersebut. So yang itu kita kata kena ada pandailah tricks untuk menyelesaikan masalah. So selalunya di peringkat master project, supervisor dah faham semua sekali ini. Okay, cuma kadang-kala bila kita ada ubah parameter dan sebagainya, mungkin ataupun kita menggunakan yang special sikit itu dan ini, mungkin kita boleh dapat dimensionless parameter yang berbeza. Okey, kita cuba lihat lagi untuk melihat Navier-Stokes katakan. So kita ada Navier-Stokes kat sini. Kita kembangkan, tadi kita menggunakan Navier-Stokes yang agak ringkas, ada nabla. So sekarang ni kita cuba Navier-Stokes yang kita kata kita kembangkan. So kita ada row, U, du, dx dan seterusnya. Kita ada reference value di sini. So saya rasa pelajar pun dah tahu. Kita masukkan nilai reference value tersebut. Cuma di dalam nota ini kita kata saya nak fokus kepada bagaimana kita ingin menyelesaikan dimensionless parameter sekiranya kita ada bentuk pembezaan seperti itu. Sebelum ini kita tak ada. Kita just ada angka sahaja. So sekarang ni kita nak melihat bagaimana untuk kita dapatkan du dx dan d2u dx2. Okay, so daripada dimensionless variable tu kita boleh tulis u sama juga u star u naught. So jadi kalau kita menulis du dx kat sini, okay, kita boleh masukkan u tu adalah u star u naught dan kita l tu kita masukkan x star dx tu akan menjadi dx star l. So maknanya kita boleh ubah menjadi u naught over l du star dx star. So jadi kita kata agak straightforward yang ini. Okay, so kemudian kalau untuk pengiraan untuk dp dx, so kita masukkan juga nilai tersebut, kita bawa keluar, so kita boleh dapat nilai ini. So maksudnya ini adalah tricks untuk mendapatkan dimensionless variable dalam keadaan differential form. So kemudian sekiranya kita ada kuasa 2, so kita ada d2u dx2, yang ni saya rasa pelajar pun faham, daripada keadaan ini kita boleh menulis dalam bentuk ini. So kemudian apa yang kita telah mengira du dx ini dalam pengiraan yang terdahulu, so kita boleh menulis dalam bentuk ini. So kemudian barulah kita masukkan nilai. Okay, tetapi triknya di sini ialah kita ada d over dx. Okay, so yang ini kita kata trik dia ialah kita menulis sebagai ini. So kita menulis dalam bentuk ini. So kita tulis d over dx star darabkan dengan dx star over dx. So jadi kat sini sebenarnya secara matematik dia still menghasilkan jawapan yang sama kerana kedua-dua nilai kita boleh cancelkan. Okay. So kemudian kita kata tricks lagi satu hint idenya ialah, so untuk mendapatkan nilai del x dan juga dengan del x star dx ni, kita kata okey, kita tengok yang bahagian ini dahulu. So jadi kita kata kita ada d del x untuk x star. So kita masukkan x ni sama dengan x over l. Oleh itu nanti kita boleh matikan dx di sini dengan dx di sini. So kita dapat 1 per l. So jadi kita boleh ringkaskan bahawa dx star dx ni, yang ini sama dengan 1 per l. Oleh itu yang lain pun sama, dy star over dy akan menjadi 1 per l. So di sini kita kata kita ubah kedudukan. Trik dia, kita ubah kedudukan. So yang ini saya rasa pelajar boleh nampak, kita bawa du ni keluar, dx star duduk sini dan kita ada u naught star. Jadi kita kata kita boleh gantikan nilai tersebut. So kita kata, so kalau kita rearrange yang ini, so kita boleh mendapat nilai terakhir adalah yang ini. Oleh itu kita boleh nyatakan bahawa d2u dy2 sama dengan u naught over l square d square u star over dy star 2. So yang ini kita kata tricks dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan differential form. Okey, so kita selesaikan Navier-Stokes yang kita ada. So kita selesaikan satu-satu. Katakan left hand side kita ada nilai ini. So kita masukkan semua sekali, kita simplify, kita dapat nilai ini. Dan untuk right hand side kita
masukkan semua nilai. Dan kita equalkan, kita bahagikan dengan row U square over L dan akhirnya kita dapat nilai ini. Dan sama juga kita kata daripada dimensionless analysis ini, kita dapati bahawa parameter yang ada di sini ialah Reynolds number, iaitu mu over row U L.